المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم ودعواتهم وآثارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kat mana dah? Muka berapa? Muka 10 dah. Bagi yang ke berapa? Macam mana? Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lainnya, akan orang yang lain-lain, maka iaitu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil, kecuali kerana hajah, maka tiada ada ia dosa. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ila akhir.
Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah syukur engkau. Hendaklah di sini bukan sunat, ni wajib. Syukur nikmat tu wajib. Ni. Dan hendaklah, yani dan wajiblah syukur engkau. Hak ni dah Imam Ghazali dia pesan dalam kitab Minhaj ni. Di mula-mula awal tu lagi dia kata. Kita duk bergaduh. Duk bergaduh cara hak wajib tu wajib ni. Nak buat kewajipan tu kewajipan ni. Kalau tak semaya, kalau tak wajib buat kerja benda tu. Benda tu wajib. Amalan ni wajib. Padahal hak wajib dekat tubuh kita sekali tu kita tak ada buat. Dia bergada nak cara hak wajib jauh-jauh. Wajib dekat ni mana? Syukur nikmat anggota hak Tuhan beri tu wajib. Wajib tu. Kena tak berkecek tikbat tu. Kena tak berkecek. Dan hendaklah, ini wajiblah syukur oleh engkau. Syukur, terima kasih oleh engkau. Hei sekalian mukallaf, hei salik yang berjalan kepada Allah, mesti wajib syukur oleh engkau. Syukur-syukur tu takluk di atas nikmat lidah ini. Atas nikmat yang ialah lidah ni, idafat lil bayan. Lidah tu nikmat dah. Hendak syukur oleh engkau. Syukur atas nikmat, iaitu lidah ni. Lidah ni nikmat. Lidah tu nikmat dah. Sifat perkata yang ada pada lidah pun nikmat lagi. Dua nikmat di situ. Bukan satu nikmat. Dua nikmat. Satunya lidah sendiri. Yang jadi tempat letak sifat. Kalau tak ada dia, sifat nak letak di mana? Tu. Satu lagi, nikmat perkata. Hak boleh berkecek dengan sifat tu. Kalau tak ada sifat tu, walau ada lidah pun tak jadi. Jadi dua perkara. Nikmat lidah tu. Jadi dua perkara. Diri lidah tu sendiri dan sifat perkata yang ada pada lidah. Sini kena cukur dua. Hendaklah syukur engkau atas nikmat, iaitu lidah dan sifat perkata yang ada padanya. Buat gitu. Nikmat lidah, yakni dan sifat perkata yang ada padanya. Maka lidah ini ada dua nikmat. Maka lidah ini ada dua nikmat. Dua nikmat situ. Kita kira. Okay. Ada setengah orang tu lidah dah tapi nak kecil tak boleh. Sifat perkata tu yang tak weak dia. Setengah orang pakai tak ada di mula lidah pakai tu yang kerak lidah dia. Allah SWT. Maka kita kena syukur. Syukur lagu mana? Apa makna syukur engkau atas nikmat? Tulis itu pada syukur dulu. Yakni hendaklah engkau gunakan nikmat lidah ini pada tempat yang disuruh oleh Allah menggunakan padanya. Dan hendaklah engkau kerja perkara-perkara yang menunjuk bahawa engkau beri harga akan nikmat yang besar ini. Allah kena cek kita. Kena cek.
Kita dok guna nikmat ni turut jalan dia kita. Sebab kalau kita tak syukur nikmat ni seolah kita dok leteh atau dok heneng lidah tu begitu kerak. Seolah kita dok heneng lidah, dok seolah kata gitu. Dalam mata hikayat kata man lam yashkurin ni'amah. Barang siapa yang tidak syukur ia akan nikmat-nikmat Tuhan. Man lam yashkurin ni'am. Siapa yang tak syukur nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha. Maka sungguhnya telah mengheneng dan telah melentang ia li zawaliha, bagi hilang nikmat tu. Seolah kita minta di Tuhan dah. Kita dah kecek bohong. Kita dah mengupak. Kita dah guna lidah. Kok tempat yang lain Tuhan tak reda. Seolah kita dah minta Tuhan. Ya Allah, kerak meh. Ya Allah, kerak wai tu beh. Ya Allah, wai tu beh. Ya Allah, kerak lagi. Seolah kata gitu dah. Kita dah letih wi Tuhan kerak dah tu. Wi Tuhan perhilai dah tu. Tu. Kalau kita syukur, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'inqaliha. Dan barang siapa syukur akan nikmat, maka sungguhnya telah ia ikatkan nikmat tu dengan tali pengikatnya. Seolah kata kita minta itu dak berkekalkan lama lagi nikmat-nikmat yang ada pada kita. Segala nikmat tu jangan cara umum. Ni salah satu daripadanya ya. Salah satu je. Tu. Maka kena syukur juga weh. Kena syukur. Hendaklah syukur oleh engkau. Kerja oleh engkau akan perkara yang nampak kata engkau wihaga. Atas nikmat lidah ni. Nikmat lidah ni. Mana dalih yang kita wihaga ke lidah. Yang kena syukur ni. Lagu mana cara syukur? Ni dengan ni taswir rupa syukur dah ni. Taswir rupa syukur. Nak bagi kita gambar tengok cara syukur je. Syukur kalau engkau akan lidah tu, atas lidah tu, syukur dengan, tak lalu situ. Syukur dengan memeliharakannya akan lidah. Kita pera lidah kita. Jaga lidah kita. Makna memelihara tu menjauhkan. Mana kita? Dengan memelihara jadi menjauhkannya akan lidah kita. Kita penjauhkan dia. Kita jagakan dia. Kita jauhkan dia. Memelihara takluk daripada barang yang tiada dijadikan dia akan lidah, tiada dijadi kerana barang. Pelihara daripada barang, yakni daripada berkata-kata pada barang. Kalau kecil lagu tu nikmat. Tu. Moga lidah ni dia berkecek. Lidah ni tugas dia berkecek. Maka kena kata memelihara daripada barang, daripada berkata-kata pada barang. Barang tu perkataan lah tu. Barang tu. Kena jagakan lidah daripada berkecek, berkata pada barang, pada perkataan. Kena jaga molek. Daripada berkecek pada perkataan yang tiada dijadikan dia akan lidah. Tak dijadi kerananya, untuk barang. Tu dia. Tu tulis pada barang. Yakni, buat lagi tu. Yakni. Allah Ta'ala menjadikan lidah untuk hikmat apa? Maka kita guna akal lidah mengikut hikmat itu. Dan
Jika Allah tidak jadikan lidah untuk kerja apa, maka jangan kita gunakan dia untuk kerja perkara itu. Itu maknanya. Maknanya tu ya. Jaga molek, jaga molek. Kalau Tuhan jadikan lidah hikmat gapo, kita kerja tu hikmat tu. Tuhan jadikan lidah untuk hikmat gapo, kita kerja tu. Tuhan tak jadi untuk gapo, jangan kita kerja benda tu. Tu jangan, kena jaga, kena berjauh. Kena jauh. Lidah tu besar sekali lah. Banyak lah hadis-hadis lah. Kalau kita tengok Nabi tu besar. Besar cara lidah. Ada sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, ma akhwafu, ya Rasulullah, ma akhwafuka, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa benda hokmu takut ke atasku sekali ya Rasulullah? Ada sahabat mari tanya soal itu. Apa mu takut sekali nak berlaku atasku ni ya Rasulullah, hokmu takut sekali? Nabi pegang ni. Nabi kata, Nabi pegang di lidah. Nabi kata, hak tu besar. Hak tu besar, hak takut nombor satu. Berarti hak tu lah hak jadi kita ni. Allah. Kata musannif rahimahullah, gapo tik barang hak Tuhan tak jadikan untuk dia daripada berkata. Ini panggil bayan ni. Daripada ni bayan pada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Bagi hak Tuhan tak jadikan lidah untuk barang tu. Gapo tik Tuhan tak nak jadi untuk barang tu? Daripada berkata-kata, bercakap-cakap, bertutur, bercakap, mengucap. Tu berkata-kata. Daripada berkata-kata, bercakap-cakap, bertutur, berkata dengan perkataan yang dilarang. Perkataan yang dilarang. Perkataan yang dilarang daripada berkatanya. Apa makna yang dilarang? Yakni perkataan yang menghasilkan dosa. Tu sini. Tu makna yang dilarang. Perkataan yang dilarang yakni perkataan-perkataan yang menghasilkan dosa. Kata mana yang tubik daripada mulut kita timbulkan dosa, hak tu jadi dilarang belaka. Tak kecek benda tu. Berarti kena fikir juga dah. Yang kita kena cek juga. Tu. Ning duk nak tuntut benda hak mencari adat, nak tuntut keramat tu keramat ning. Adat kejahatan hak berlaku kita nak cari tak boleh. Selama kita tak dapat mencarikan adat diri kita, jangan sama sekali untuk nak menuntut daripada Allah benda yang mencarikan adat. Tu. Nak minta lagu mana? Kaifa tukhraqu lakal awaidu. Tu. Macam manakah dicarikan bagi engkau akan segala adat? Mu nak benda yang pelik-pelik. Nak witimu benda pelik-pelik di dirimu. Nak berjalan atas air boleh. Nak naya boleh. Nak berlaku keramat tu keramat ni. Nak Tuhan mencarikan adat daripada diri kita. Kaifa tukhraqu lakal awaidu walam takhriq min nafsikal awaid. Padahal belum mencari oleh engkau daripada diri engkau akan segala alat diri. Adatmu pasti berkecek bahau. Cuba mencari adat hak tu dulu. Tok dia minda. Lidah tak kecek bahau. Pelik ni. Adatku ni, lidahku ni, sok-sok dia kecek mengupak ke orang. Tapi mencarikan adat dah. Sejak pada setahun ni. Tak mengupak ke orang dah. Tak bahau dah. Tak buah karu dah. Tu jadi mencarikan adat diri.
Bila mencarikan adat diri, barulah Tuhan menzahirkan benda yang mencarikan adat dia. Ni kita dah tuntut benda mencarikan adat. Tiba-tiba adat diri kita, kejahatan yang berlaku tu, kita tak usah mencari dulu. Kita kena menyalahi dulu. Tu barulah kita kira nak minta menuntut tu. Mencari adat. Tu masalah orang kita ni. Keramat ni. Adat kejahatan diri tu nak berubah tak boleh. Tu. Maka kata musnah, daripada perkataan yang dilarang, ini perkataan yang menghasilkan dosa. Misal bagi berkata yang dilarang. Seperti berdusta. Cakap bohong. Bohong ni yang jauh, ia lekat tabiat. Hari mana tak bohong, tidur tak nyerah. Ada juga. Seperti berdusta. Berdusta mana? Sifat kepada berdusta. Berdusta yang menyakiti akan orang yang lain-lain. Ni. Berdusta yang menyakiti akan orang-orang yang lain. Misalnya apa? Tulis situ pada menyakiti. Yakni berdusta akan manusia pada perkara-perkara yang bersangkut dengan diri mereka itu dan harta benda mereka itu. Seperti bersaksi bohong, bersumpah dusta, dusta pada jual beli, dusta dengan kosat, bermain-main dengan mereka itu. Dengan kosat, bermain-main dengan mereka itu. Tu jenis menyakiti belaka tu. Hai kawan kelola je. Kelola pebohong. Aduh, mung Allah. Tu. Walaupun kita kelola ya. La. Mek mari ni. Gaduh kawan ni pun. Kelola ya. Misalnya. Bohong. Aduh. Mung ni Allah. Hati rasa lagu mana? Sakit hati. Sikit sebanyak timur sakit hati. Tu orang panggil bermain-main. Tu pun dosa besar tu. Dosa besar. Jual beli lagu mana? Oh, kak weh. Oh, abang. Walimah abang. Murah ya. 60 kot kilo. Mani ke ni? Mani belakang. Baru mek marah je. Mek marah pun sebulan. Nak berlaku cepat-cepat. Barang nak buruk dah. Baru-baru ni. Tu bah. Mani. Tengok kecek. Sedap. Tu bah. Yang nak royak molek. Tu. Kalau jual kereta pula. Oh, ni tak ada tahu ni gapo. Misalnya kalau mesin jenis nego kereta kak. Tu. Oh, kereta ni ada. Ini ada lagi. Sedap. Kalau tak tahu ni pun. Orang tino pakai. Tak esok lagu. Ada. Sikit sebanyak kena ada. Sebab tu kerja mesin jenis nego ni. Nego kereta ni dah. Jaga-jaga sikit. You ada sikit sebanyak cara untuk nak masuk dalam bohong. Kadang gurih sikit, kita tak royak kat orang, dah gurih sikit. Lepas tu kita WhatsApp dah sini. Ada yang kata, ada WhatsApp dah ke? Ada. Hak asal ni. Hak asal kau anak ada dah sikit. Kita tak royak ke demo. Kalau kita royak tu jatuh harga dah. Lalu tu kita tak royak ke dia. Untuk jaga harta kita. Jaga. Sakit ti demo. Bila demo ketemu. Allah Akbar. Allah. Dosa besar. Itu dusta yang menyakiti. Bersumpah bohong.
Wallahi gisku giting gini separak ni wahi sungguh. Wallah ya ajak anak dia wallah dah. Wallah. Baru je wallah sedap wallah. Wallahi bersumpah dusta. Tu dosa besar. Menyakiti orang dengan cara berdusta. Tak leh. Walaupun kosak bermain-main tak leh. Ni biasa je kita. Nak win suka-suka saing kawan aku. Tu. Tak gitu. Allahu Akbar. Jaga weh hak ni weh. Banyak tu. Maka kata musannif seperti berdusta yang menyakiti, buat wisakit hati akan orang yang lain-lain. Tu sakit hati. Tak boleh. Maka iaitu berdusta yang menyakiti akan orang lain tu, iaitu tu dosa besar. Masya Allah. Dosa besar. Tu. Maka dosa besar, nak hapus lagu mana cara dia? Kena taubat. Kena taubat. Tu syarat sah taubatnya ke apa? Salah satu daripadanya kalau bersakut dengan 3 perkara. Kena bukti. Dah. Jangan dah berlaku dosa dusta. Tak kena bohong dah. Bukti bohong. Sesat di atas perbuatan itu dan azal tak kembali bohong dah. 3. Lepas tu hak ni bukan sakut dengan hak Tuhan saja ni. Masalah bohong ni yang sakut dengan anak dia. Maka kena hantar balik hak zalim untuk nak sah taubatnya. Lagu mana? Kena gidik royak, kena gidik minta maaf kepada dia dan royak kata kawan dia bohong gapo ti atas demo. Minta maaf kepada dia serta menyatakan hak kita dusta tu. Barulah Allah Taala terima taubat kita dengan sebab dusta tu. Bila Tuhan terima taubat, baru terlepas dosa besar, baru terlepas daripada nama fasik kita. Ni fasik selama mana dia dosa besar tu fasik? Besar sampai tu jangan Allah takut juga ni. Bukan juga dak ni dosa besar ni. Tulis situ pada dosa besar. Maka dosa besar itu tidak diampun kecuali bertaubat. Maka dosa besar itu tidak diampun kecuali bertaubat. Maka syarat sah taubat daripada dosa dusta ini ialah mesti minta maaf dan menyatakan dustaan kepada Tuhan yang kita berdusta itu. Kepada Tuhan yang kita berdusta itu, dia kena minta maaf. Minta maaf semua kawan bohong gitu. Kereta kawan jual demo tu ada aib sikit. Baju kawan jual demo tu adalah cacat sikit, tapi kawan tak ada royak demo dah. Minta maaf, ada kawan kira harga penuh. Itu. Kawan ingat kalau orang royak tu rasa jahat, jatuh terus harga dia. Pakai setengah barang ni dah. Kalau royak aib sikit je, jatuh setengah harga dah. Kadang dia harga yang gigi setengah dah. Kalau barang 10,000 dekat 5,000 je kalau royak kadang-kadang. Kalau tu jong tak royak, jong bohong. Tak ada apa lagi. Akhirnya berlaku dusta kita. Jaga malah tu. Jaga malah. Tu orang jual beli tu sangat-sangat Allah mekal kedal nak mana tu kadang-kadang Allah. Kalau tak jaga lidah molek-molek tu nak berlaku dosa besar semua hari-hari. Dok menyakiti kat orang. Tu. Allah. Ni kena duk tamoda dah Allah, ni jual tamoda dah ya. 20 kok. Duk tak leh dah. 20 kok, 25 ya. Beli 24 dah. Duk ambil mari 24 dah. Tengok bohong gi boleh. Ambil mari 24 dah ni. Pada jual 20. Padahal ambil mari berapa?
Ni mari apa? 15. Tu bahang besar tak boleh. Kerja ni nak bahagia dunia akhirat, kita nak kerja. Sekut dua pun nak berkat. Nak keberkatan. Tak muhlah lagu tu. Kena minta maaf kepada dia. Minta maaf. Kalau tak minta maaf tu, tak itu tu. Sebab tu jugalah kecek dengan retino, duk mengorak retino, dosa besar ke dosa halus. Kalau kita kata kecek dengan perempuan ni dosa kecil, tapi dosa kecil akan jadi dosa besar bila berkekalan. Kalau kita kecek semua hari-hari, jadi dosa besar tak? Dosa besar. Dosa besar, cara untuk nak taubat kena berhenti. Patut berhenti boleh tak? Tak berhenti duk leza dosa besar semua. Sebab tu orang ngorak dengan retina ni saya tak nak kira lah. Kata nak jadi ambil saksi nikah. Kita tak buat kira dulu. Kalau saya duk ngorak dengan tino tu. Tak sepatut untuk nak jadi saksi syahid dak tu. Cari orang lain. Untuk nak buat saksi sikit. Tu dia berkekalan. Lepas tu nak minta maaf kepada ayah dia tu. Kerana dia tu ayah dia wali. Dia boleh jaga wali dia. Dia bergantung dengan hak anak Adam. Hak ayah dia tu kita melanggar tu. Maka kita kecek kena kita minta maaf kepada orang tua dia kata. Ayo minta maaf hari tu. Tapi tak ada buat gapo lagi. So dah kecek gitu ya. Wasa wairung wasa wairung. Tapi dalam keadaan itu alhamdulillah lah. Terjaga. Tak ada jadi melanggar sangat lagi hak. Tak sapa kepada tahap zina gapo semua kada kecek ya, ajak makan ais kering ya. Tu minta maaf ayah dah. Tu akhirnya ya. Akhirnya ayah pun buat tu bik kapak. Tak pojang mati lagu tu. Ya Allah ya aku jujur hati dah. Jujur hati sungguh tidak. Ya tak sih dah. Tak sih dah. Ya besar tu dosa tu, berkecek tu. Hari-hari. Apatah lagi pergi melanggar, duk berzina, anak demo. Malah kita tanggung sungguh. Ke sekadar dosa kita dengan Allah, dosa dengan hakul Adam kata. Anak demo tu. Kalau anak kita lagu mana? Cuba tengok. Sayyidina Ali kata, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Malaikat kita taubat dengan Tuhan cepat-cepat. Kama tadinu tudan. Seperti barang yang kamu membuat, melaku, mengkerja, tudan akan dibalah, akan dibuat akan kamu tu lagu tu. Membuat lagu mana dengan anak demo, nanti tengok anak kita sikit lagi. Malaikat kita taubat dengan Tuhan cepat-cepat. Minta Tuhan ampunkan dosa kita. Kalau kita tak itu, anak kita pula duk mengarut demo. Tu. Mek ni duk kata juga, mek ni duk ngepek, apa mu ni? Gelenyap doa ni. Aku ni bukan ada salah kuning. Ni orang biar mu. Tu kata mengepek ke anak. Ayah duk senyap. Ayah. Tak kata apa. Lagu mana? Renung kepada masa dulu ayah pun. Mak ni kata aku ni tak pakai. Aku orang mengaji, aku bukan duk lagu ni. Mu tu orang biar. Tok Cem pun pakai lagu tu. Apa tu balas keadaan kita. Kama tadinu tudan. Terjaga. Malaikat kita sesat dan taubat kepada Allah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa itu dan hapuskan dosa kita tu. Begitulah berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Maka iaitu berdusta tu dosa besar yang ramai. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti. Hak ni lain sikit. Bersalahan berdusta bohong yang tiada menyakiti jadi akan orang lain. Tiada menyakiti akan orang lain. Dusta yang tak wisakit hati orang lain. Ada juga. Tulis situ lagu mana misalnya dusta yang tiada menyakiti. Seperti buat gitu. Seperti dusta pada mendakwakan perkara yang tidak ada pada diri kita.
dan berdusta untuk mengangkat diri di hadapan manusia. Jenis orang panggil jenis akid diri. Ada juga lagu tu dah. Hai kahwin duit banyak. Hai kahwin kaya. Hai ayah kahwin ni tok menang je kahwin. Alah. Dia tak sakit hati gapo oleh orang luar, tapi aduh kita ni jadi akid akor berdoa. Sedia. Kalau tak akid akor kita sendiri, dia nak akid we dia kata. Sedia. Lalu tu dia bohong juga, bohong. Orang panggil mau diri, macam-macam lah. Hak tu orang panggil tak menyakiti orang lain, tu pun berdosa. Tapi tak serupa Ustaz ni. Hak Ustaz ni menyakiti orang lain tu dosa besar. Dusta yang menyakiti orang lain dosa besar. Adapun dusta yang tak menyakiti, maka iaitu tak bersalahan. Maka iaitu berdusta yang tiada menyakiti itu dosa kecil, yakni haram. Ini jaga. Bukan dosa kecil tak haram dah. Iaitu dosa kecil, yakni haram tetapi dosa kecil. Awak gitu. Haram tu haram lah. Haram tu haram. Tetapi dosanya kecil. Waktu itu dosa kecil. Tu dia. Tulis lagi. Maka dosa-dosa kecil ini boleh jadi terhapus dengan kita kerja kebaikan. Dengan kita kerja kebaikan. Allah SWT kata, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya segala kejahatan tu menghilangkan, segala kebaikan tu menghilang ia akan segala kejahatan. Kejahatan kita buat, bila kita buat kejahatan, kita buat baik pula. Baik tu duk hapuh kejahatan. Kejahatan mana? Hak kebaikan berdapat ampuh. Kejahatan hak bersih dosa kecil ni. Adapun dosa besar, buat baik pun dia tak boleh hapus. Malaikat kena taubat je hak tu. Malaikat kena taubat. Kita minum arak. Pakak berdekah kat sejik. Minum arak. Minum air tu. Minum benda yang mabuk. Lepas pada ni pergi sedekah kat sejik. Nak we Tuhan ampunkan dosa minum tu. Tak pergi minum pula. Gitu. Dia tak jadi. Dia tak akan hapus tu. Malaikat kita kena taubat. Tu. Kita judi ambil buat duit judi ni, pergi sedekah sejik. Kebaikan tu hapung. Untuk ampunkan dosa-dosa besar. Tak jadi hak tu. Tak jadi. Tu hak Allah Ta'ala. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sayyiat hak pasing jenis ni. Tu. Adapun kejahatan dosa besar, ya kena taubat. Summa zunubu indana kithmani saghiratun kabiratun fathani. Minhul matabu wajibun fil hali. Wa in ya'ud. Apa dia? Minhul matabu wajibun fil hali. Apa dia? Dalam tu. Dia harah kata ni. Jadi dosa di sisi kita tu dua. Al-Sunnah wal Jamaah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ni minhul matabu wajibun fil hali. Kena taubat segera. Kena taubat segera. Masya-Allah dosa besar. Walam tiqad in ya'ud fil hali. Bila taubat dah cukup syarat molek dah, sah taubat kita, Tuhan terima dah. Lepas tu, lepas pada tu kita kerja dosa tu besar pula. Lepas dah taubat dah. Adakah taubat dulu terbatas? Tak. Ampun tu ampun lagi semata. Walam tiqad in ya'ud fil hali. Lakin yujad ditaubatan limaktarab wa fil qabuli ra'yuhum qad iktala. Tapi kena taubat semula pula. Taubat semula pula. Tu. Tapi cukup syarat dia lah. Cukup syarat taubat tu. Tu. Maka iaitu dosa besar. Bersalahan dusta yang tiada menyakiti. Maka iaitu dosa kecil. Dosa kecil hak tu. Mi'ai semaya habis. Ada. Tu mi'ai semaya tu. Apa dia? Wajal apa?
dalam ayat Jawhar kata apa dia, wajal wudu yukaffiru. Ada juga warid datang kata mi asmaya penggugurkan dosa. Dosa mi asmaya tu dosa dah. Tengok orang tina saat ni klik mari dia nak. Tengok orang tina dah klik mi asmaya, istighfar, berzikir untuk Tuhan ampunkan dosa saat ni. Hanya gugur tu. Dosa kecil sedap. Kawan ni nombor satu dah tak ada dah. Peksor nombor satu tak mau. Tapi dia nak tahu kalau kita tak suara kita. Kalau orang sayang kita tahu tak, dosa dia bohong lah. Mu nama usul mu. Mu nama 3, nama 4, nama 5, nama ni. Duk bohong lagi. Tu bohong lagu tu orang panggil yang tak menyakiti orang. Bohong nak sedap mulut. Hak tu dosa kecil. Kecil wali. Ni hak ni dosa kecil tapi tak berdosa. Jadi maknanya kira mari masuk dalam berdusta juga. Kira tapi diberi maaf. Maknanya gitu. Bukan kata tak jadi bohong. Nama tu nama bohong lagi lah. Tapi diberi maaf oleh syarak. Kecuali malaikat kerana hajat. Jadi malaikat berdusta kerana hajat. Dia kena kecek lagi tu. Kecuali kerana hajat. Jadi malaikat berdusta kerana hajat. Berdusta kerana hajat. Hajat ke mana? Apa mana hajat? Kalau tu hajat berlaku. Kawan akid diri kawan pun ada hajat kawan. Bukan hajat maksud tu. Hajat yakni ada kemaslahatan yang bangsa syarak. Ada maslahat yang bangsa syarak. Tu hajat di situ. Hajat yakni ada maslahat yang bangsa syarak. Syarakwi. Maslahat atau syarak. Bukan maslahat diri kita. Kalau maslahat diri kita, duk nego wayah hak bahar nak berlaku pun hajat juga. Hajat kawan juga hak tu. Hajat ke mana? Nak pergi kawan boleh labak. Hak tu maslahat dirimu, bukan maslahat kebaikan syarak. Maka kena hak pesing jenis kerana hajat maslahat yang bahasa syarak ni tak apa. Ada beberapa perkara je, 2-3 perkara je hak syarak benar sungguh yang dikatakan maslahat syarak. Bukan semua juga. Bukan semua, 2-3 perkara saja. Musa akan cerita depan ni. Kecuali kerana ada hajat. Hak ni tak apa. Hak ni tak apa. Tu ada hak Musa sebut tak ingat saya tu dia sebut beh. Ada insya-Allah. Ingat. Tu Musa sebut. Benda hak tak apa dengan makna nama tu nama bohong lah. Tapi Tuhan tak berkira dosa. Tak kira dosa sebagai dosa yang kecil tu dah. Maka tiada ada ia dosa. Tu kecuali taprek pada malaikat tu kalau ibarat namanya. Maka iaitu dosa kecil kecuali kerana hajat. Malaikat berdusta kerana ada hajat, ada maslahat yang bangsa syarak. Maka tiada ada ia dusta kerana hajat. Tiada ada ia dusta kerana hajat tu. Tak ada lah muga tu dosa. Jadi berdosa sebagai dosa yang kecil tu tidak. Dosa jadi berdosa sebagai dosa yang kecil tidak tu. Tak berdosa sebagai dosa yang kecil tu dah. Dosa besar tu sangatlah dak lah. Maka syarat tak berkira. Tu syarat tak kira. Walaupun dosa diberi maaf. Diberi maaf tu dengan makna tak diambil dosa. Kerana bila orang panggil yang masuk leket dah usul fiqh lagu mana? Kaedah fiqh iza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamuha dararan. Ya kaedah ya lagu tu. Tu. Iza ta'arada mafsadatan ru'ya a'zamuha
dararan birtikafi akhaffiha. Hari kaedah ni buat kecek bahawa masalah yang lagi akan datang ni tak dikira sebagai berdosa kecil. Syarat beri, syarat tak dikira sebagai dosa. Kerana ada kaedah dia. Mana idza ta'arada mafsadatan, apabila berlawan, bertemu, bertepuk, berjumpa mafsadatan oleh dua kerusakan. Ada dua kerusakan. Hak ni pun rusak. Hak ni pun rusak. Mari temu dua-dua. Siaplah nak pilih hak mana. Kalau kira dosa dua, tu. Nascaya ru'iyah, nascaya dimurai, dipeliharakan, a'zamuha, dijagakan akan yang terlebih besar daripadanya, a'zamuhuma lah dah. Dipeliharakan akan yang terlebih besar daripada kedua-dua. Kena jaga, kena beringat hak besar daripada dua benda kerusakan. Hak mana besar tu? Hak mana nombor satu besar rusak. Kalau hak ni nombor satu, hak ni nombor dua. Jaga hak nombor satu. Jaga hak nak rusak lagi tu. Lagu mana? Ru'iyah. Kau dulu. Dipeliharakan akan yang terlebih besar daripada kedua-dua mafsadan ni. Dipelihara dan dijagakan yang terlebih besar. Dararan, a'zam tu nisbah mudarat dia. Nisbah mudarat. Jagakan hak lebih besar daripada dua kerusakan nisbah mudarat. Hak mana mudarat hak besar kali, kita jaga hak tu. Jaga lagu mana? Ru'iyah birtikabi akhaffiha. Dipelihara dengan dikerjakan akan yang terlebih ringan daripada kedua. Akhaffihima. Jadi dararan juga laki tu. Jangan dikerja akan yang terlebih ringan daripada kedua, daripada kerusakan. Kita kerja hak nombor dua. Tu. Tu dia. Tu pelihara hak tu lagi. Pelihara hak tu. Jaga hak tu. Tu. Ada orang Tino lalu depan kita dan dia masuk ajak kita. Lalu pun orang Tino tu usaha nak masuk dekat dengan kita, nak berzina dengan kita. Kita pun orang jantan ni ada nafsu. Dengan janguk dia, dengan apa semua dia. Tu nampak duit dah. Siaplah aku. Dengan kedudukan tu akan membawa kepada zina. Buat lagu mana? Tu. Siaplah. Maka nak keluar air mani dengan tangan. Adakah apa hukum keluar mani dengan tangan? Air mani dengan tangan kita, hukumnya haram. Berdosa juga. Hukumnya. Apa hukum berzina? Hukumnya haram. Dan berdosa juga. Berlawai dua tu. Bertemung dua tu. Buat lagu mana Jaga hak besar tu. Zina tu, jaga. Jaga hak tu. Jangan kerja hak tu. Pelihara hak tu, jaga hak tu. Dengan kita kerja hak lebih ringan. Kalau tu ketika itu dibenarkan kita mengeluarkan mani dengan tangan kita. Kerana nak jaga hak lebih besar tu lagi. Tu. Jaga hak lebih besar tu lagi. Untuk nak leak daripada hak tu. Maka hak ni rusak juga. Depan lagi ni Musa nak tengok. Rusak ada dua. Tapi bila temu dengan bohong, dusta pun rusak.
Ada satu perkara lagi dosa juga, kerosakan juga. Bertemu dua tu. Jaga awak tu. Hijau. Jom berdosa. Bukan jom dosa, jom bohong. Tu bohong tu tak dikira berdosa dah. Tu nak peliharakan akan hak besar. Tu habis itu. Tu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Berarti kalau kita mu dua tu, dia kena pilih hak-hak ringan sekali. Untuk nak lek daripada hak besar. Habis. Kata musannaf rahimahullah, maka tiada ada ia dosa. Jadi sebagai dosa kecil tu dah. Habis itu. Tak berdosa dak tu. Kalau lagu tu. Seperti ini nak misal bagi ada hajat ni. Orang panggil berdusta kerana hajat. Lagu mana cara berdusta kerana hajat? Satunya seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Berdusta, bohong kerana mendamaikan, memperbaik semula. Mendamai. Tu. Menghenti pergaduhan. Membaik semula dua yang bermusuh. Tu. Membaik semula. Tu damai dah. Memperbaik semula antara manusia. Antara manusia. Jadi antara manusia yang bermusuh tu lah. Antara manusia yang bermusuh. Manusia yang bermusuh. Hak duk berkelahi. Dolah dengan pak mak. Duk balah. Jok minggu lepas dah. Tak kecek-kecek lagi. Kita pun orang rumah tengah ni siap. Susah hati. Nak kecek dengan dolah pun. Pak mak nak minta. Nak kecek dengan pak mak pun dolah nak minta. Susah hati lah kawan-kawan ni. Buat lagu mana nak pergi dua orang ni baik. Bahang. Bahang usaha nak pergi baik dah. Kita mempuak lah. Bila kita lalu rumah pak lah. Hello. Pak mak kisalah kamu. Pak mak kisalah tu. Pak mak okey kisalah apa kali. Pak mak kisalah. Nampak-nampak yang nak baik kamu tu. Yang nak baik kelik tu. Pak Allah pun. Lagi mula-mula. Kita lalu ke pak mak pula. Mak. Pak Allah kisalah tak ni tu. Nampak-nampak rupa-rupa yang nak baik kelik kamu tu. Nak baik kelik mula. Pak mak pun. Saya tu. Cik. Gitu mung pula buat Allah. Lah. Kisalah pula. Nampak tak baik lagi. Lah. Pak mak tu nampak nak baik sangat kamu. Tak dia dah lah. Mula dah. Kok ya. Kok ya pun dia diringan sikit dah. Akhirnya tu mak. Pak Allah ni nampak nak baik benar dah. Ya wasa je slow. Ya wasa sejuk sikit dah ada panah itu tu. Akhirnya pak mak tu. Hawai. Dua dah kali. Gi pula kali yang ketiga. 2-3 hari pula. Pak Allah. Pak mak ni. Dia kata ya sesat semua dah. Dia tak say dah. Dia nak baik dengan mu. Dia kata mu tu sayang dia. Kalau kira semua benda telah utara tu. Tak sepatut dia kata. Tu yang kita. Tapi dusta pun kena pada hajat lah. Ni dusta 5 minit. Awak syarat benar dusta. Bodoh bohong juga. Boh batin juga. Ada leh je sekadar hajat kita nak bibat. Kau dah tu ya. Tu dia. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah tu diberi, ditakdir, dikodarkan dengan qadar darurah ya. Diberi sekadar darurah aja. Dia tak boleh lebih pada tu. Darurah sekadar mana qadar tu. Maka syarat beri. Lalu tu 3 kali dah kita duk pisah duk bohong gi mari antara dua tu. Satu hari Pak Allah dengan Pak Mak pun berjalan. Kita mula nak. Berjalan lisen mutu. Pak Allah pun nak mutu lisen mutu. Kali ni bila lalu jumpa tuai sama seorang juga. Mula nak hangut lah. Tu soalan kata dia lalu pak. Pak Allah dengan Pak Mak apa? Lalu mutu. Tak berkecek lagi.
Tengok dah. Jadi tanda nak baik dah riwayat ni. Kerana apa? Kerana kita duk kita nak baik. Bukan kita duk pelaga. Ni kita pelaga semua. Kau pelaga, kau berbating. Akhirnya kau sengih. Hak tu dosa besar lagi. Namimah. Hak tu namam. Duk pelaga orang lagu tu. Nabi kata tak masuk syurga. Buat macam ni tu. Jadi pelaga orang. Nabi pecah tu. Tu. Hak tu tak boleh. Maka kita nak baik manusia. Nak membaikkan antara manusia. Ni contoh seorang dua ya. Apa tu lagi kelahiran kampung. Berpehak-pehak lagu tu. Kita ada kemampuan untuk nak mendamai sebagai tu imam ke masalah. Bolehlah sekadar berdusta kerana ada hajat saat itu. Tu. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kita ada sebut rawahu syaikhan, wa hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alailah, ittifaq di atas kesahihan dua-dua syekh tu. Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nasi. Laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Jadi man tu orang panggil isim laisa muakhar. Ba tu zaidah pada khabar laisa muqaddam. Laisa may yuslihu bainan nas al kadzabi bil kadzabi ay al kadzaba. Lagda. Tu. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata tiada mereka, yakni bukanlah mereka yang mendamaikan. Tengok musnad kita terjemah, ambil isim mari tak terjemah dulu dah. Takut kita yang dipening. Ambil isim laisa mari terjemah dulu, khabar duduk ke belakang. Artinya tiada, yakni bukanlah mereka yang mendamaikan, memperbaikkan antara manusia yang bermusuh dan berkelahi itu. Bukanlah mereka yang mendamaikan antara manusia tu berdusta. Tu ia tak terjemah dengan berdusta kerana ba tu zaidah. Bila ba tu zaidah tak terjemah, tak ada makna pada ba tu. Orang panggil bosilah. Bosilah nisbah kepada perkataan Nabi dan perkataan Allah ke. Orang panggil ibarat alih ibarat dengan makna bosilah. Pada haba tu ba zaidah tu lah di segi ulama nahwu. Tapi tak boleh kecek, tak beradab juga kita kecek ba zaidah gitu. Pada hadis Nabi dan juga firman Allah Taala. Kenapa kalau kita kata ba zaidah, dengung-dengung nampak supaya kecek petuhan ni, ada juga hak tak pakai kerja tah. Tu pada haba zaidah dalam bahasa Arab ni pun ia ada faedah dia. Ada faedah bukan semata-mata zaidah dak. Zaidah dalam bahasa Arab sekurang-kurang faedahnya takwiyah, nak menguatkan amalan. Sekurang-kurangnya faedah dah tu. Maka di situ dipanggilkan bosilah. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Berdusta, jadi berdusta sebagai dusta yang mendapat dosa dan siksa tu. Kena jaga malah. Berdusta tu berdusta semata. Bohong tu bohong. Lama kata, ambil pakai hadis ni. Nabi kata, orang yang baikkan antara dua manusia ni, tak panggil bohong. Kawan kecek bohong pun tak panggil bohong ni. Duk panggil bohong situ. Tapi bohong mana? Bohong yang tak berdosa. Maka kecek sini kena takwil malah hadis tu. Bukanlah tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Yang ini berdusta sebagai berdusta yang mendapat dosa dan siksa. Kena jaga. Ni cara mengajar tu kena kira juga. Yo kalau tak takdir lagu tu, orang tu jadi faham ke lain pula kita mengajar. Nabi kata orang yang membaikkan antara dua manusia ni bukan bohong. Berarti kecek tu bukan bohong lain lah tu. Bohong cerak-cerak. Apa kata bukan bohong ke mana? Bohong tu bohong lah. Tapi bukan bohong sebagai bohong yang berdapat dosa tu dah. Adapun bohong tu bohong semata nama dia. Berdusta jadi sebagai berdusta yang mendapatkan dosa dan siksa tu dah. Tu tak wimolek tulis wimolek jaga wimolek.
Kerana kita ngaji ni kena cuma ibarat lagu ni. Sebab apa? Sebab bila kita ngajak kapun dia faham macam-macam. Kalau tak tolong jaga dia, molek tu dah. Dia faham kira kata cara dia. Faham cara dia. Padahal kita tak padah lek ia tu. Maka kena tolong juga. Kena beringat molek. Tu dia. Habis itu Allahu Akbar. Maka tak apa. Ada dalam berserta lagu tu. Ada lagi ke dah tak silap saya masa ni sebut lagi tu. Tak ada ayat dah ke. Salah satu daripadanya berdusta kepada isteri dia. Untuk mensejukkan hati dia, untuk nak tenang hati dia, untuk nak suka hati dia. Bohong tak apa. Bohong pasal mana? Tu. Adik dia buat nasi. Walau nasi. Walau kita tahu kata makan tak boleh bini kuat. Masing. Tawah hebah. Alah, buat tak dercak. Tak lagi. Sudah dengan nasi di luar semua. Bini ku tak kau pergi kalau buat lah nasi kau tak lagi. Dia tak ada canggut tu. Tak boleh tak ada kebolehan. Tu bini buat juga ke abang dia buat tahun ya. Abang, makan tahun ya. Ya. Okay. Makan lepas pada makan nasi. Lah nasi bang. Sedar. Oh, tak ada dah. Sedap sepan ni. Di Kedah dengan Kedah ni teh demo lagi ni. Teh demo ni. Bini kita kata demo tu kena dia. Kita demo. Teh demo lagi. Itu dia. Dengan Kedah ni teh demo ni. Kalau bini jadi sikit kata demo mana? Demo ning lah. Tu bohong tu pun tak panggil tak berdosa. Kerana orang panggil masuk dalam mensuka hati perempuan, mensuka hati isteri tu tak apa juga. Tu. Jadi kalau kita bohong ni rusak dah. Menyakiti hati dia pun satu kerusakan pula. Hak tu besar lagi. Menyakiti dia tu besar lagi. Jangan bohong lah. Bohong untuk nak menjejuk hati dia. Tu dia. Tapi bohong ni jaga-jaga ni bukan bohong semata-mata. Ada hak baru apa? Kena raih banyak hari. Ada hak muda apa? Ada. Padahal ada. Kita bohong tu lagu mana tu? Kadang-kadang kalau kita bohong tu, dia sakit hati lagi. Dengan kita yang sungguh. Ada. Sore lagi ni sungguh ni ayat sungguh ni buka dada ni ayat. Manahlah dia. Tapi ingat kata kalau abang bohong ke demo ni, demo sakit hati lagi. Baik abang ya. Tu lain dah. Ni duk bohong kot nu. Duk pergi kat dah boleh bohong, duk bohong kat mus. Bohong sampai anak 2 3 dah lek ni pun. Dia tak leh lagu tu. Tak leh. Patut sah lah kalau kita rasa tak lawai di mula lagi dah. Tak somik lah yang dua tu. Dia dah pandai-pandai dah. Tu dia Allah. Tapi tu saya sendirilah. Saya sendiri. Bukan kata nak cari hak 2 3 tu kat mana dak. Tapi kita tak biasa. Duk royak dia kata kasih dik sore je dah. Tak biasa. Jak daripada nikah sampai hari ni. Kau saya sebut lapat tu. Kasih dik sore je ni. Sore yang ni ya. Tak kecek juga lapat tu. Sebab apa? Takut satu hari kita pergi ada hak lain juga. Takdir buat lagu mana Allah alam masa depan. Tapi dengan sebab kita ada hak lain tu, dia sedih lagi. Pahoyak kata ada dia seorang. Oyak tak kata kasih dia seorang. Ngena bohong, ngena kecil lagu tu. Ngena lagu tu. Allah, gini. Kalau itu pesa oyak bila. Itulah. Ngena bang. Kalau wasa tak rak dia cai dia asal kecil lagu tu lah kepada orang tengok. Kepada isteri kita.
Saya lah kata lagu ni, saya kata, ada lah. Tak sira, ya kata nak kasih dia seorang ni. Kenapa nak bohong doa? Sebab masa depan kita tak tahu, Allah Allah. Tapi ingat, Allah Ta'ala jadi hati tu 4 bilik dek. Kacak dengan lagu tu. 4 bilik. Dan tiap-tiap bilik tu ada anak koci masing-masing. Kita tak lewat panah-panah nak pegang belakang 4 bilik tu. Kerana Tuhan benar bagi kita 1 bilik ya. Dek dah. Yalah dek. 4 bilik tu ada si hong, si kon. Tu. Berarti bilik yang kedua, yang ketiga tu nak buka bila dikandaki Allah Ta'ala dan kemampuan ada, dia boleh buka semata. Kita tak boleh panah-panah pada Tuhan lah. Dan Tuhan benar 4 bilik. Benar bukan suruh. Benar je. Benar ni maknanya duk tahap arus je, bukan sunat tu. Jangan salah faham. Sunat bini pak. Sunat mana-mana ibarat kita ayat tu sunat bini pak. Dibenat je. Allah Ta'ala fanki'u ma tabalakum minas masna wa sulasa wa ruba. Bini pak. Maka kira kata ada bilik masing-masing. Tapi dek, ayat dia kata, tapi bilik yang pertama ni adalah hak dek. Dan kalau tidak ada dek pun, bilik ni tak ada siapa boleh duduk dah. Misalnya, kalau dek tu baik pada bilik ni pun, bilik tak ada siapa akan boleh duduk dah. Kalau orang lain pun duduk bilik lain. Bilik ni hak demo seorang. Tu pun tak jauh lagi. Tu pun tak sedap lagi. Hak demo seorang je. Dan kalau demo siapa pergi mati dulu ataupun demo tak boleh duduk dalam bilik ni, tak ada siapa boleh ganti dah tempat ni. Dia rasa segar sikit, tapi tak segar juga dah. Tak segar juga. Allahu Akbar. Tapi ingat, ayat dia kali lagi. Tapi ingat, semua 4 bilik ni dek, walaupun ada anak kecil masing-masing, tapi ada seorang perempuan lagi pegang belakang anak kecil 4 bilik ni. Mana? Ibu. Mak tu pegang belakang. Sekiranya tak bertetai dengan ibu, sanggup kena keluarkan semua isteri itu. Kalau ibu tak puas hati, mak kita besar lagi. Anak kecil 2 lah maknanya 4 bilik tu. Mak kita pegang belakang. Mak kita kata, tak ada ni mana ni. Bicak. Kena turut ibu lagi. Tu ibu besar pada tu. Kecek sungguh dah tu. Royak sungguh. Tu. Kata Musannaf rahimahullahu ta'ala, bohong pun yang jaga baik-baik. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ada. Bahkan terkadang wajib berdusta. Wajib ni. Tak berdusta jadi berdosa pula kita. Wajib berdusta, wajib cakap bohong. Seperti misalnya, melihat ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Melihat akan orang yang haram dibunuh. Orang yang haram dibunuh. Gapo orang yang haram dibunuh? Yakni orang Islam dan kafir zimmi yang membayar jizyah. Itu orang yang haram dibunuh. Jadi orang Islam dan kafir zimmi. Zamim zimmi yang haram dibunuhkan, yang membayarkan jizyah, bayarkan cukai, bayarkan jizyah kepada kerajaan Islam. Maka jizyah tu kembali kepada kerajaan tu buat upah kepada askar-askar demi maslahatnya kembali untuk nak jaga pok ya juga pok kafir yang sanggup duk di bawah perintah agama, perintah kerajaan Islam. Dia bayar apa ni, kena bayar jizyah. Tu. Untuk nak keselamatan demo tu juga. Jadi askar ni
dia jaga orang Islam sahaja, dia kena tambah penat pula untuk nak jaga orang kafir. Maka jaga orang kafir tu, hasilnya tu, duit bayar tu, upah ke demo ni. Betul juga, upah kepada pok-pok askar, nak jaga keselamatan orang kafir di bawah jaga Islam. Maka demo tu haram kita bunuh. Haram kita bunuh. Dengan tidak ada hak. Haram. Maka kita nampak ada orang Islam seorang yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang disifat kepada orang yang haram. Kita nampak akan sidallah masalah. Dia sayang kita, saudara Islam kita. Haram dibunuhkan dia. Tapi dia ni yang bersembunyi, ia orang yang tu bersembunyi diri, tusuk nusuk diri, bersembunyi daripada orang yang zalim, daripada orang yang jahat lah maknanya. Orang yang zalim, orang yang jahat. Orang zalim mana? Orang zalim yang menghendaki membunuh orang yang haram dibunuh saat itu. Yang tu sifat kepada orang yang zalim. Tu. Orang yang zalim ni sama ada orang Islam ke orang kafir ke, tak bercara lah. Kadang-kadang orang Islam tapi dia pusing zalim Wak ngenak ke orang, wak jahat kepada orang dah. Tu tok menemak tu bunyi kata nak bedeh pak Allah. Tu nak bedeh. Pak Allah tak salah pak. Dia pasal beci muka gitu ya. Maka dia nak hantar anak tangan dia semua pakat nak turut pak Allah. Nak bunuh pak Allah. Kita nampak pak Allah nusuk. Tu. Akhirnya tok menemak pun. Karing. Pak Mang. Mu nampak tak Pak Mak? Mu nampak tak Pak Mak? Mu tahu tak Pak Mak dari mana? Oh ya. Kita pun tahu. Dia masuk ke tepi tu ya. Kita nampak dia lari gitu sana. Apa kita nak kata? Wajib berdusta. Wajib bohong ke dia. Tak nampak. Nampak leh. Duk kau ni jap tak di dah ni sejak. Tak lalu kau ni. Takut duk kau ni tu bohong juga kita. Tak nampak kau orang lalu nampak tak ni. Tapi bohong kita tu untuk nak selamatkan dia. Dia tu orang tak salah apa. Maka wajib bohong tika tu. Ning kita tak boleh bohong. Duk situ. Nak bohong pun takut berdosa. Lalu kok tu Ustaz ni. Kok tu. Buat pejam mata pula. Takut berdosa. Kok tu. Dosa royak tu. Berdosa. Bukan boleh pahala dah. Dosa. Kerana wajib berdusta ketika tu. Orang yang zalim. Orang zalim mana? Orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Menghendaki ia orang yang zalim tu menghendaki membunuhnya, membunuh orang yang haram dibunuh saat itu. Maka wajib tapret pada seperti dah tu. Maka wajib, yani wajib atas orang yang ditanya itu. Kena kaji lagu tu. Maka wajib, yani wajib atas orang yang ditanya itu. Kalau orang tanya lah. Kalau orang tak tanya, kita tak dia, kita tak tahu tak. Tu. Maka wajib atas orang yang ditanya itu berdusta. Jadi berdusta ke atas orang yang zalim itu. Kena kata berdusta ke atas orang yang zalim itu. Kena bohong juga. Tu kena bohong. Tu. Siapa babo duk misal tu Tok Cha tu lagi pakai kena dia bohong. Tapi bohong cara Tok Cha ni, dia bohong di sini Tok Cha pun bohong bagi Tok Cha ni masuk dalam haram bagi dia lah, maknanya punah sin dia. Sin dia tu tak boleh kecek bohong. Cara dia. Maka Tok Cha pun Tok Cha pun lagi usaha untuk nak selamatkan diri. Tu. Lagu mana? Tok Cha ni dia tak sebah, dia pakai tauriah. Lagu mana ni? Tok Cha. Dia lalu mari. Lepas tu orang tu lalu ke tepi. Orang ni lari daripada orang hak zalim kepada dia, dengan dia. Lalu Tok Cha nampak dah.
Tu. หลวงพ่ออย่าbawa perempuan ni. Jangan royak kata saya lalu kot ni lah. Siap tak siap. Siap lagi. Bagi kot. Lalu tu orang turut umum hari tu. หลวงพ่อเห็นคนผ่านทางนี้ไหม Nampak orang lalu kot ni tak? Siap. Kalau bau sisit pit sini. Tu. Kalau tak bau nyanyi ke dia tu. Buat lagu ni. Ada tu Tok Cha kata ni. Tok Cha pun kuno boleh sejakah. Atama yu trong niไม่เห็น Atama yu trong niไม่เห็น Amo duk sini tak nak. Amo duk sini tak nampak. Tak nak. Tak nampak duk sini. Duk sini. Oh, tak apa. Tak apa. Jelik juga. Cara dia pun jelik lagi. Nak selamat. Apatah lagi kita orang Islam yang haram dibunuh. Nak selamatkan akan dia juga. Ni nak yang sungguh. Tok Cha lagi. Tu. Maka tak salah dia. Boleh tolong orang tu. Lepas tu tak fixing dia. Kena dah. Sebab tu kecek kot tu. Dia tak nak rupa bahang. Orang panggil. Tak apa bahang. Tapi orang panggil ikut rupa tauriah bagi dia. Sebab kita pakai tauriah tak apa. Nak gimana? Nak ikut taning. Kita nak pergi taning. Tapi tak sewa ayat saya kata nak pergi taning. Bagi nak tanya tu. Dia nak tanya tu Ustaz. Lepas tu pergi sungguh nak tanya. Ustaz ya muka nak pergi tani tu. Lalu nak tanya tu. Ustaz yang ngacu. Kena tak kita? Kena. Tak berdosa ni kita. Saya pun terlepas kita. Kalau pasal ciri sikit. Lepas tu lepas tu. Saya tu jadi dia tanya. Lepas tu. Lepas tanya tu. Siap pula. Lepas tu. Jamu. Jamu. Apa tu? Tu dia. Kau pergi siapa tanya jugalah susutnya. Kalau dia pasang soal tanya. Kalau dia tak tanya, bakal lepas gitu. Tu orang panggil cara tauriahnya dalam Islam tu. Dia buat gitu juga. Supaya Nabi Ibrahim duk guna tu lah. Nabi Ibrahim duk guna tu. Rupa supaya bohong padahal bukan bohong. Maka wajib berdusta. Sebab gapo berdusta tu? Ilat pada berdusta. Kerana melepaskannya. Melepaskannya akan orang yang haram dibunuh tu. Melepas daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Tu fa'in. Lepas daripada dibunuh oleh orang yang zalim tu. Nak wait lepas. Daripada bunuh tu. Dan seperti mengupat. Ini atop kepada seperti dulu. Seperti berdusta. Seperti berdusta. Baiklah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atop kepada seperti berdusta tu. Dosa besar. Dulu tu. Tu. Mana? Cuba tengok saat ni ngaji. Tu. Jadi kita kena syukurkan nikmat lidah kita ni dengan peliharanya daripada barang yang tidak dijadikan dia kerananya. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Seperti berdusta atas itu. Atas itu. Atas itu selerak pula lemah. Ni perkataan yang dilarang juga ni. Satunya berkecap bohong yang menyakiti orang lain. Itu dosa besar. Masuk dalam berkata-kata dengan perkara yang dilarang. Dan seperti atau pada situ. Atau pada seperti berdusta tu. Dan juga ini satu misal lagi bagi berkata dengan yang dilarang ni. Satu misal lagi ni. Lama atas dek ni. Benar juga weh ni wajib berdusta juga. Tak. Dan seperti mengupat. Dosa besar ni. Kena pelihara kat lidah kita daripadanya. Seperti mengupat. Atau molek. Dan seperti mengupat. Mengupat ni pun haram. Supaya kita bahawa menyakiti orang saning. Mengupat.
Apa makna mengupat? Iaitu mengupat. Ini takrif dia. Takrif mengupat. Sebut kata mengupat, kalau masuk dalam takrif ni tak boleh. Allah, susah juga hak ni dah. Tak boleh ajar. Ya. Ya. Tu guru kata kita kecek 2 orang. Kalau kita duk kecek 2 orang. Usaha, we ada 2 orang ya. Jangan we ada orang yang ketiga dalam kita. Kalau kita 3 orang, usaha we ada 3 orang ni ya. Jangan we ada orang yang keempat duk sekali. Kalau 4 orang kita ya. Jangan we ada yang kelima duk sekali. Ni kita 2 orang nampak penuh 10. Kita kecek 2 orang ya. Tapi hakikatnya 100 dalam kita tu. Allah tu dah. Tak orang gitu semua. Mek iya pun. Tak ada kira Allah. Lepas boleh ke? Ya gitu dah. Pak iya pun tengok. Dia ya. Lagi 2 3 dah. 2 3 4. Kalau mek iya, pak iya duk halak lagi tu. Bini tengok lagi. Ini dia tak ada buat kata apa dah bini dia tu. Buatlah. Kau semua. Allah gini lagi kot lah. Bininya bunyi kata, akhirnya beratus. 2 orang ya. Tapi beratus. Kita jangan ada yang ketiga. Kalau kecek. Tu usaha lagu tu tu lepas pada mengupat. Apa makna mengupat? Bahasa Arab panggil ribah. Tu depan lagi tu. Apa maknanya? Iaitu menyebut engkau. Ini takrif yang dibuat oleh Nabi sendiri ni. Iaitulah mengupat tu. Menyebut oleh engkau. Engkau menyebut. Menyebut akan saudara engkau. Ini akan kelakuan saudara-saudara engkau. Engkau sebut akan kelakuan saudara engkau tu. Disebut kelakuan saudara. Saudara kita. Saudara engkau. Menyebut. Ini masalah. Menyebut ni nampak kecek ya. Tapi bukan maksud kecek saja. Tulis pada menyebut lagi. Dimakian juga. Buat gitu pada menyebut. Dimakian juga. Dengan kelakuan. Dan perbuatan. Dan isyarat. Seperti meniru kelakuan orang. Seperti meniru kelakuan orang. Ni maksudnya mengupat juga walaupun kita tak kecek. Tiru kelakuan. Poklah. Poklah mulut dia tak sini Hai, dah tu mari dah. Pia. Tahu dah. Lewat rupa tu tahu dah. Kata. Isyarat kepada dolah. Dolah yang sifat lagu tu. Kalau dolah tengok kita kuat kelakuan tu. Ia akan murah juga. Walaupun kita tak kata. Tu maksudnya mengupak. Tak mesti kata zikru. Buat rupa pun maksudnya mengupak. Isyarat. Isyarat pun tak boleh. Misalnya. Mari dah. Hak gapo. Macam-macam lah. Hak rupa. Tu. Tu. Hak tu. Tak boleh. Macam-macam. Apa tu lagi? Kita pergi sebut. Hak tu nyata-nyata lagi mengupak. Wak kelakuan tu pun masuk dalam menyebut oleh engkau dah. Menyebut oleh engkau dan mengirja oleh engkau akan saudara. Jadi akan kelakuan bagi saudara engkau. Menyebut tu dengan perkataan. Atau dengan perbuatan. Yang benci ia saudara engkau tu. Benci akan dia akan perkataan tu. Akan perkataan tu. Saudara kita akan benci perkataan itu. Ia tak kena, ia tak suka. Yang benci, yang tidak suka, dia akan perkataan dia tak suka.
Benci tu jika didengar oleh saudara, dengar akan perkataan dia. Jika didengarnya dengan saudara tu akan perkataan tu. Itu dapat mampu lah kan? Jika didengarnya perkataan tu. Kalau sahaja kita, saudara kita, dia dengar perkataan tu, dia benci, dia tak suka, maka dinamakan kita mengupak dia. Ni dia tak dengar lah. Kalau dia dengar, dia muka merah. Dia murih lalu dah. Lalu itulah dinamakan mengupak. Itu dia. Tulis pada didengarnya tu. Jadi, sekalipun kelakuan itu betul dengan wakil dan sungguh. Buat gitu. Sekalipun kelakuan itu betul dengan wakil dan sungguh. Betul dengan hak sungguh. Akan buat sungguh. Sungguh ni. Dah lah. Gitu-gitu. Sungguh. Bukan bahawa ni sungguh. Walaupun sungguh. Tapi di belakang dia. Maka dinamakan mengupak. Kalau depan dia, tak panggil mengupak. Tapi panggil memaki. Dosa juga. Syamatah. Maki dia. Kata dia. Tengok Islam. Islam jaga hati. Ya tak boleh. Tu dia. Allah. Hak ni menghalang kita besar ni. Kita duk halang, orang panggil menghalang. Dosa yang sentiasa menghalang kita untuk sampai kepada makrifatullah. Dosa ni kita tak khabar. Ya hari-hari. Apatah lagi jenis orang apa sing jenis nak mengupak kecek hak orang semua. Allah. Duk atas mutu tak kata penjadi. Naik mutu duk orang. Lek mutu tu lisi depan. Kecek dah. Mu tengok aduh ya tu. Gemuk punggung ya, tengok punggung ya. Usah. Gano tak ada kelangkai je. Ya tu kuru. Allah tak ada makan pun tak kena. La ilaha illallah. Kawan duk molek-molek kita tak ada kenapa ni. Bukan orang kita, bukan sahaja kita, tak ada kena-mengena apa. Tapi kita halau-halau ke demo berat. Sebab tu Sufyan Sauri, tak silap saya, Sufyan Sauri ke Hasan Basri, adalah Minhajul Abidi. Ya orang mengoyak ke dia kata, Sufyan, ada orang duk mengupak kamu tu sikit. Ya mujur, dia kata dia suka. Alhamdulillah. Tu. Dia kata alhamdulillah. Yang ambil lah saka, ambil segala makanan, ya halau lagi. Kiring buat pergi kepada orang yang mengupak dia tu. Seolah-olah ni hatta keri lagi. Hatta paisen lagi. Khabar apa? Bagai sampai rumah. Kok mana ni? Ini hadiah daripada saya kepada Tuhan. Hadiah apa? Hadiah kepada Tuhan yang Tuhan menghadiahkan pahala Tuhan kepada saya. Ni balasan. Demo pahala demo kita tak ada nak balas balas pada saka berah ni lah. Pada ni. Tu dia. Tu orang siapa tu dah. Kita hatta tak kapok lagi. Tu kalau kita. Kata keri masuknya ni balasan. Cuma nak ayat kata tersebut akan perkara yang saudara kita tu benci, itu dinamakan ribah. Itulah mengupak namanya. Zikruka akhaka bima yakrah. Tu Nabi sebut. Zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang, dengan kelakuan yang benci ia saudara engkau tu bila ia dengar. Yakrahu yang yakrahuhu. Idza sami'a, maknanya gitu. Bila ia dengar, ia benci. Ia tak suka. Jangan kita. Tu jaga juga tu banyak perkara dah kita dah. Sekurang-kurang kalau kita mengupak kita khabar. Astaghfirullah. Jaga. Delete dah. Tak usah dah. Astagfirullah. Tu kalau ada lak hati kita basirah ada, ya jaga. Lopak pagar orang tu. Istighfar dengan Tuhan. Pergi cepat-cepat. Ni tak khabar apa. Waktu takut mati leleh hati tu. Takut juga tu dah. Allah. Macam-macam. Hak ni dosa besar. Mengupak ni dosa besar. Islam kita jaga.
Jaga hati. Siapa ahli syurga tu yang jaga hati ahli syurga. Cuba tengok kita tak jaga hati saudara kita. Dalam syurga tu yang jaga hati ahli syurga. Ahli syurga yang pengkak di bawah, bila dia nak ziarah kepada waris dia yang ada di syurga hak tinggi lagi, Tuhan wigi ziarah. Allah Ta'ala benarkan dia untuk ziarah. Ada seminggu sekali, adalah hari yang buka tu, akan ziarah kepada ahli syurga hak tinggi-tinggi lagi. Bila masuk syurga tu dia tengok. Maka ketika tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lindung mata dia, akan tutup perhiasan dalam syurga hak tinggi lagi tu. Tutup perhiasan. Lagu mana Tuhan tudung mata dia, sehingga dia masuk pak tu, dia tengok syurga yang tinggi tu, dia tengok, tahu ada ya, sedap hokku lagi. Dia kata, sedap hokku lagi. Pada hak tinggi ni mesti sedap lagi pada hak rendah. Kena sedap lagi. Tapi dia rasa, dah apa, sedap hokku Kalau Tuhan buka perhiasan semua, dia akan rasa nak. Lepas tu bila dia rasa nak, Tuhan nak wui dia. Yang moga tiap-tiap benda dia nak, akan didapat. Tapi Tuhan tak wui lah moga amalan dia tak siapa. Dia pengkat bawah. Nak oyak kata Tuhan jaga hati kat ahli syurga. Tak si biar di. Rasa, dah ngomong boleh tinggi pada aku. Tak. Ya gizat roh. Nampak pakaian demo tu. Pakaian yang molek. Allah, molek pakaian mu dah. Molek dia ahli syurga ni dah. Pakai baju ni. Wasa nak teh. Jenak. Maka Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala ganti baju yang pakai tu. Tuhan ganti hak baru. Bila dia Tuhan ganti, dia tengok hak Tuhan ganti. Molek hak ni. Tak sih. No hak ni lagi. No hak ni. Padahal hak Tuhan ganti tu krek gena. Krek gena pada hak nu. Dia takkan sama. Orang gena dengan orang tinggi tu tak sama. Nak royak kata Tuhan jaga hati ahli syurga tu sampai dalam tu. Tak sewi timu perasaan. Bagi tu ni tak jaga hati saya ke bu. Tu dia. Habis itu, maka iaitu mengupat tu nah haram. Hani kena jaga sikit. Saudara engkau tu tulis lagi. Betul saudara engkau. Wak gini. Ini. Dan terlebih besar daripada segala dosa besar, iaitu mengupat akan waliullah dan ulama-ulama dengan lafaz yang fasik. Dengan lafaz yang fasik. Hak ni teruk lagi. Dosa besar dah. Kalau kita mengupak kepada Allah, kepada pak mak sang kita pun dosa besar dah. Lebih besar daripada tu lagi. Orang panggil terlebih besar dari segala besar dosa besar tu lagi. Kita mengupak ulama, kita mengupak wali-waliullah. Tu dah. Tak benar tu. Tak ada yang tu. Ulama. Kita mengupak dia. Jaga molek ulama sebut luhumun ulama'i masmumatun. Luhumun ulama'i masmumah. Bermula daging bagi segala ulama itu masmumatun, diracun akan dia. Daging tu ni racun. Kita duk makan acak-acak, hak mati tu bukan dia, hati kita mampu. Kau duk melanggar kecap pe banyak, kau duk mengupak acak, kau duk maki dia banyak, kau duk makan daging dia acak, kita yang matinya. Kerana daging ulama tu diracunkan, ulama sebut. Sebab tu kita duk makan daging hak kena racun semua tu. Siapa yang mati? Kita hak makan tu mati. Orang yang maki ulama acak-acak, hati akan mati dan buta. Mati dan buta hati dia. Pakai kau gelak. Tak boleh. Apa tu lagi tok guru kita. Kalau kecek pun kena tanggung atas kebaikan semua. Tok guru kita ni. Kalau kita temung akan benda yang tak sepatut dikerjakan sekalipun,
Kita kena tanggung. Kita dapat tahu kita misalnya, Allah tu tak sepatut, maka kena tanggung di atas kebaikan semua kepada dia. Takut ada wajah dia tu, ada jalannya dia tu, ada dah tu jalannya ke mana tu, maksud yang dia lebih tahu daripada kita tu. Wahakaza. Tu. Tu lebih lagi. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Tu haram. Maka iaitu mengupat tu haram dengan ijma' ulama. Tak ada khilaf dah buku ni. Haram dengan ijma' ulama, sepakatan ulama, sebulat suara para ulama. Haram hukum dia. Bahkan ni orang panggil isi idrab pada kata haram. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, berkata oleh kebanyakan mereka itu ulama. Bahkan kebanyakan ulama kata bahawasanya apanya dalam risyad ni, mengupat itu dosa besar. Haram tu haram ijma', tapi dosa besar tak? Khilaf pula mengupat. Jumhur ulama kata dosa besar. Jumhur kata dosa besar. Maka tak selamatlah kita juga. Kalau duk khilaf pun khilaf di atas pagar selera belakang. Duk khilaf kata boya ke rima. Khilaf tu ya. Lepas tu selamat tak? Dia kena ke boya pun mudarat juga sepatu ya. Tapi ringan pada rima sikit tu ya. Kalau rima pakai kacau bih. Kalau boya kita boleh. Kalau rima dengan luka, dengan sakit, masuk dalam mulut dia. Boya ni, boya pun tidak juga dah. Kilah boya dengan apa? Boya dengan tebuai. Tu. Atau rima tebuai. Kena sakit belaka. Tapi rima tu sakit mati. Hak ni pun sakit sekadar bekak tak mati pun. Tapi kena banyak-banyak mati juga. Duk khilaf hak tu. Maka dia khilaf hak tu tak selamat juga kita. Sebab ulama duk khilaf. Orang muqallid tu kufur ke fasik. Kufur ke fasik. Kita tahu, jumhur kata tak ada kufur, fasik ya. Mana duk tahu apa fasik itu? Selamat ke fasik? Tak selamat juga. Kalau kita kira, baik usaha diri untuk lepas daripada khilaf tu. Maka ulama duk khilaf. Tapi kebanyakan kata bahawasanya mengupat itu dosa besar. Sebab apa dosa besar? Ilat pada dosa besar. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Nampak sekat tu dulu. Sekat tu dulu insya-Allah kita hubung semula. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengupat itu dosa besar. Tapi dalam keadaan itu ada juga mengupat yang dibenarkan. Ada juga mengupat yang syarat beri. Depan lagi masa nak ayat insya-Allah. Mengupat tu mengupatlah tapi tak dosa. Banyak tak banyak perkara ni. Mengupat. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian kata bahkan berkata kebanyakan mereka itu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa 'amalan salihan maqbulah wa sa'adatan ad-darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqna 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا والاكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب